Seperti yang dijanjikan, episod terakhir Istanbul kali ini membawakan beberapa info yang lebih menguji minda seperti zaman Khalifahan Osmaniyah pun mengamalkan sistem gundik. Mana tengok dulu. Kita tengok dia punya bilik gundik. Harem. Okay. Jom. Harem tu adalah a place where semua gundik-gundik Ottoman Sultans stay. Ada juga golongan lelaki berstatus kasim atau dalam bahasa Inggerisnya eunuch. Mereka melalui prosedur kastrasi iaitu pembedahan untuk mengeluarkan testis mereka. Bawah dah potong, dah dipotong telur serta zakarnya. Dalam episod lepas, kita dah berjalan-jalan masuk macam-macam masjid. Ada Masjid Biru, Sultan Mehmet Pertama dan Hagia Sophia. Kita juga tengok bunga tulip dan masuk ke Spice Bazaar. Tapi hari ni hujan ni hebat betul. Bukan macam dekat Malaysia. Kalau hujan tu datang, dah pergi lepas beberapa jam. Ini satu hari hujan tak berhenti. Bukti dia, tengoklah rambut aku ni. Lencun walaupun payung. Dan nampak macam perempuan free hair baru lepas mandi wajib. Lepas tu terus keluar rumah jalan-jalan. Kalau datang ke Istanbul, tak sah kalau kita tak singgah ke Grand Bazaar. Walau Hiz dah pernah datang sebelum ni, tapi tak pastilah apa beza Bazaar ni dengan Spice Bazaar. Grand Bazaar ni tempat orang wholesale eksport import. Ni dah dia Grand Bazaar. Tak tahulah apa beza hari tu dengan Spice Bazaar. Tanya sini kejap. Beza ni dengan Spice Bazaar? Dia mostly barang-barang lebih mahal import export. Lebih mahal import export seperti? Carpet ni harga berbelas ribu, RM20,000. Dan dia punya ceramik tu yang ada saduran emas. Tapi art masih ada yang murah-murah. Cuma mostly yang mahal. Pasar Besar atau Grand Bazaar juga dikenali sebagai Kopachil. Susahnya nak sebut. Kapali Çarşı. Terletak di tengah-tengah Istanbul, Turki, diasaskan pada abad ke-15 semasa pemerintahan Sultan Mehmet kedua yang juga dikenali sebagai Mehmet the Conqueror. Sejak penubuhannya, Pasar Besar telah menjadi salah satu pasar tertutup terbesar di dunia dan merupakan pusat perdagangan yang penting di rantau ini. Pada mulanya, pasar ini dibina sebagai tempat untuk menjual kain sutera. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia berkembang menjadi pusat perdagangan yang melibatkan pelbagai jenis barang seperti rempah ratus, perhiasan, tekstil, kulit, seramik dan banyak lagi. Kalau dekat sini, barang-barang yang kita boleh dapat lah barang-barang bukan makanan. Dekat Spice Bazaar tu, barang-barang berasaskan makanan lah. Tapi kalau korang pergi dengan tour guide akan bawa ke tempat yang jauh lebih murah. Sebab ini macam ibaratnya macam Central Market. Kan kalau kat Central Market kan mahal. Kalau kau pergi tempat lain, kau beli kat runcit-runcit, bukan lagi murah. Dia konsep lebih kurang sama lah di tempat ni. Grand Bazaar tidak hanya menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat budaya dan sosial bagi penduduk Istanbul. Selama berabad-abad, pasar ini telah menyaksikan pergolakan sejarah yang signifikan, termasuk perubahan pemerintahan, perang dan bencana semula jadi. Walau bagaimanapun, ia tetap bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Seni binanya mencerminkan gaya seni bina gabungan Byzantine, Ottoman dan Turki dengan kubah-kubah, lengkungan, mozaik-mozaik yang menakjubkan dan kerja jubin yang rumit. Grand Bazaar ni dengan Spice Bazaar adalah tempat yang orang Malaysia selalu kena scam. Ada cincin tau, ada cincin apa semua. Kawan Hiz pernah beli cincin harga ribu-ribu. Lepas tu orang tengok, kau dah kena tipu ni, kau dah kena scam ni, ni emas celup ni. Tu faham tak? Hiz nak beli satu rose oil tu. Hiz tahu harga dia tak mahal. Dia bantainya aku RM230 je. Aku kan bad mood siap. Tengok kat kita, tahu kita foreigner, makanya ayolah ketuk beramai-ramai. Hingga hari ini, Grand Bazaar terus menjadi daya tarikan bagi penduduk tempatan dan pelancong. Dengan ribuan kedai yang menjual berbagai macam barang, ia menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan memukau. Jalan-jalan yang sempit dan lorong-lorong yang rumit menjadikan pasar ini seperti maze besar yang menarik untuk dijelajahi. Grand Bazaar bukan hanya destinasi berbelanja, tapi juga merupakan simbol sejarah dan warisan Istanbul yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan keramahan penduduk tempatan. Seiring dengan berjalannya waktu, Pasar Besar terus menjadi tempat di mana sejarah bertemu dengan dunia moden dan ia terus menjadi mercu tanda yang mengagumkan dalam sejarah dan kehidupan kota Istanbul. Sekarang ni kita tengah nak lalu apa benda ni. Ada sebuah village sebenarnya. Ini adalah village. Apa nama? Book Village. Book Village. Book Village. Oh, buku. Ni semua tempat-tempat yang dijual buku je. Patutlah tak ramai orang. Kak Ju, bookmark. Yes. Virus, kalau Hiz nak beli Quran tafsir kat sini, dia tergamak tak nak scam aku. Excuse me, sir. Excuse me. Sayang. Gebunya kamu ni. Ya Allah, yang tu lagi gebu hawa. Kau makan apa setan dekat sini? Sayang? Di sini. Alah, muka kamu ni. Mari sini. Persembahan ponggong. Oi, persembahan ponggong kau bagi aku ni kalau aku plastik ni senang target ni, besar nak mampus. Excuse me, why you so fat? Excuse me. Tu kenapa tu? Sejuk je.
Muka kucing kat sini dia macam lain sikit. Dia punya mata macam rapat sikit. Kat sini dia nak dekat-dekat. Sekarang dah maghrib ke kak? Almost 8. Almost 8? Oh, dah masuk maghrib dah? Dah nak pukul 8 dah nak maghrib dah. Sebab tu dia cantik langit dia kat sini. Kat sini boleh duduk-duduk tau. Dia cakap okey dekat sini boleh duduk-duduk sebab dekat depan ni boleh nampak sunset. Okey dah, itu je lah nak cerita. Sebab kedai tu viral. Yang depan Galata Tower tu. So kita nak pergi kat situ sekarang. Itu Galata Tower tau yang korang tengok tu. Tu Galata Tower. Kita orang tengah on the way ni nak pergi sebuah kedai kek yang viral dekat Turki. Memang sedap, tapi nak bebelas sekejap. Kalau you all tengok episod lepas, His dah borak dah masuk Galata Tower ni tau. Tapi sajalah nak cerita kat korang kan, yang lorong ni dan beberapa tempat cantik kat Istanbul memang ramai influencer Turki suka bergambar. Siap ada perkhidmatan ambil gambar dari jurugambar profesional disediakan di lorong yang sama. Bukanlah mengata lah, tapi His perasan influencer Turki ni, especially perempuan, memang pakaian dia mencolok mata. Nasib tak bawa budak kecil. Jenuh nak explain kenapa Hakak tu punya sejambak belanja depan menara. Kita bukan apa wak, kita pun influencer. Tapi aku tak adalah pula pakai dress tunduk dada selambak belanja susu percuma. Kenapa some people really try hard. Yang tengok video ni, especially budak-budak yang nak jadi influencer, dengar pesanan abang His ni. Aku pun influencer juga. Tak ada pula buat video-video tak senonoh semata-mata dapat perhatian. Nak berjaya dalam bidang ni, orang cantik memang ramai, tapi yang pandai tu sikit. Jadilah yang pandai, kurang sikit competition. Lah membebel. Kita orang dah order dah makanan. Ada 3 jenis dekat sini. Dia cheesecake sekali dengan coklat punya dip. Dia cheesecake, tapi cheesecake tu masuk dalam mulut dia macam bukan kek, macam aiskrim yang tak sejuk langsung. Bagus lah. Dia tak ada sepi dah, tiba pun tak ada sepi. Sedap dia. The next morning. Okay, hai. Nampak dah. Hari ni kita dekat hari yang lain. Hari terakhir untuk kita berjimba bersama-sama rakan-rakan baru daripada Malaysia dan juga rakan-rakan daripada negara K9. K9. K9 tu anjing. Feline, sorry. Ni kita tak kenalkan Felicia Ayamor Mercedes, saya ucapkan selamat tinggal. Saudah Ramona Fernando Ayamor Ayamas, terima kasih banyak kerana menemani kami tiap-tiap malam dan menjadi kucing yang baik. Tapi sebelum itu, pergi melawat lagi. Ada beberapa kawasan kita belum melawat. Ready tak? Ready tak? Kita akan masuk museum dan Hiz akan tunjuk beberapa fakta tentang kekhalifahan Osman seperti gundik. Gundik. Kita akan ke Tokapi Palace. Kita akan menyantuni Kak Ju. Sebab Kak Ju selain daripada perkuburan, dia suka ke museum. So macam Hiz pun macam interested juga nak tahu isi kandungan dalam museum tu. InsyaAllah historian kita pada hari ini adalah Kak Ju. Yang by the way bukanlah historian. Kalau dia salah korang check sendiri kat Google lah. Tiba marah. Bila kau pergi luar negara, tolonglah singgah museum diorang. Dia bukan macam museum negara dia. Lain. Interaktif. Especially dekat Australia. Saya pernah pergi Australia punya. Very interaktif. Pergi singgah cepat. Belajar sikit lah pergi luar negara tu. Meredah apa tu? Baklava, coklat putih white chocolate. White chocolate berperisa baklava. Try lah. Ambil. Weh, apa? Rasa pistachio. Manisnya. Bulu-bulu kat sini manis. Kat sini, kalau korang diabetes, bawa insulin dengan peti ais sekali. Sebab aku yakin kau bercuti kat sini, balik tu potong kaki. Ataupun potong siap-siap kat sini, kat Malaysia lah. Sebelum datang sini, potong siap-siap. Gangrene, aku rasa gangrene. Komplain ni. Terus makan-makan, nampak sedap. So, tu adalah Hagia Sophia yang kita pergi semalam. Dan hari ni disebabkan cuaca elok, kau tengok ramai gila manusia tu beratur. Nampak tak? Ramai gila manusia beratur kat situ. So, his suggestion, kalau macam tengah hujan, tengah sejuk sangat, datanglah. Lepas tu datang tu pada waktu nak solat. Sebab diorang akan buka satu lagi line dekat situ, auto terus boleh masuk dan solat terus dalam tu. Apa dia? Saya belanja seorang satu pretzel. Pretzel? Kenapa?
Kita kenyang lagi. Cantik kan? Inilah pretzel diorang. Pretzel dia tak sama langsung dengan Auntie Anne's. Langsung lain kan kak? Yes, sangat. Lain gila rasa dia. Dalam ni ada apa? Ada Nutella. Yang Haze punya ada cream cheese tak silap. Savory. Dia pretzel ni dia belah tengah. Lepas tu dia letak cream cheese dalam ni. Makan juga dia aku kat sini. Welcome to the Flower and Rose Garden Gilhani, which has been serving as an outer garden of Topkapi Palace for centuries. Dah lalu diorang punya security checkpoint, kena lalu dia punya apa berbenda alat X-ray tu. Kita menghala ke atas bukit kat sini. Kat sini nak datang kat sini lutut tak boleh longgar dik. Dia banyak mendaki bukit. Hiza pesan Hiza pesan pakcik-pakcik yang dah sakit lutut apa semua tu jangan cakap Hiza pesan, okey. So kita dah sampai dekat the entrance palace ni. Istana Topkapi juga dikenali sebagai Topkapi Sarai atau Muzium Istana Topkapi adalah mercu tanda bersejarah yang terletak di Istanbul, Turki. Pembinaan istana bermula pada tahun 1459 oleh Sultan Mehmed II selepas Empayar Osmaniyah menakluki Konstantinopel pada tahun 1453. Nak masuk dah. Tiket kena beli. Tiket dia adalah sejenis sangat-sangat panjang dan lama je nak beratur. Lepas tu kita masuk dia punya main gate dekat sini. Istana ini berfungsi sebagai kediaman utama Sultan Osmaniyah selama hampir 400 tahun sehingga pembinaan istana Dolmabahce pada abad ke-19. Ia direka untuk menjadi pusat politik dan pentadbiran serta kediaman diraja bagi sultan-sultan dan keluarga mereka. Kompleks istana meliputi kawasan lebih kurang 700,000 meter persegi dan terletak di Seraglio Point menghadap ke Golden Horn, Selat Bosphorus dan Laut Marmara. Seri bina istana ini merupakan gabungan pelbagai gaya termasuk Byzantine, Parsi dan Osmaniyah. Kompleks ini terdiri daripada beberapa mahkota, pavilion, taman dan struktur termasuk harem, bilik majlis diraja, dapur istana, khazanah dan bilik privy. Harem adalah bahagian berasingan dalam istana itu, menempatkan isteri sultan, gundik dan saudara perempuan. Mana nak tengok dulu? Kita tengok diorang punya bilik gundik. Harem. Okay. Jom. I want to know your opinion. Harem. Harem tu adalah A place where semua gundik-gundik Ottoman sultans stay, live and sleep. But it's also actually a cultural, tempat education, play music, they learn how to dance and then belajar. siapa gundik-gundik tu? So it's actually a education institution. Bezanya kau perlu menduri sultan lah kan? Yes. If you read enough books, you would know. Or you travel well, you will also witness. Like myself lah. Sebelum ni saya tak tahu kat sini ada harem. No, apparently harem is an Arabic word kan? It is. Tempat perempuan ramai-ramai berkumpul. The actual idea harem tu macam a group of pelacur. Tak sebenarnya. Okay, so kalau anda adalah gundik, just korang imagine je bersama Haze. Ini adalah POV seorang gundik ya. Ni tangan seorang gundik. Tangan dia very halus, okay. Lepas tu kita akan turun bawah untuk membuat aktiviti seorang gundik. Haze dah gundik tak ada beza, sama je cantik. Okay, lepas tu ini adalah dormitory. Diorang punya tempat tidur. Terbaik tak? Lah, macam asrama lah. Macam asrama. Ni kilang dia macam ni, orang tidur. Macam sekolah asrama penuh je. Dah lah kau kena belajar. Sumpah sebab macam SBP. Basically kau kena tidur dengan sultan je. Harem dalam Empayar Ottoman terdiri daripada beberapa bahagian yang berbeza yang mempunyai fungsi yang berbeza dan tempat tinggal pelbagai individu. Gundik dia ramai, tapi kalau mana yang favourite dia akan diberi bilik khas kat atas. Yang nombor 1, nombor 2 dalam batch tu dalam batch, sumpah aku layan dia macam sekolah asrama penuh. So sultan tu nak naik tangga macam mana? Kalau dia sakit lutut macam mana? Panggil ke. Oh, sebab dia tak boleh datang pun. Lelaki tak disentuh langsung. Boleh. Dia sultan boleh. Biasanya kalau dia nak bersama, his room lah. So dia prepare kat sini. Nanti kita tengok bilik dia. Luas ke tidak. Kita tengok bilik masing. Contohnya kediaman gundik-gundik. Bahagian ini merupakan tempat tinggal gundik-gundik yang juga dibahagikan kepada pelbagai peringkat atau kelas. Gundik yang lebih disenangi tinggal di tingkat atas, manakala gundik peringkat rendah tinggal di tempat tinggal yang kurang mewah. Setiap gundik mempunyai ruang tinggal tersendiri dan biasanya terdiri daripada bilik kecil atau suite. Ini yunak. Dan di dalam harem ini juga kita dapat lihat beberapa patung-patung yang menggambarkan pekerja di dalamnya. Dan yang ini namanya unik hitam. Tapi dalam video ni Haze sebut yunak lah. Korang layan je lah aku salah sebut tu. Unik hitam ini selalunya berasal daripada kawasan Sudan, Ethiopia dan Eritrea. Mereka ditawan atau dibeli sebagai hamba dan kemudian dikebiri. Maksud dikebiri di sini adalah mereka melalui prosedur kastrasi, iaitu pembedahan untuk mengeluarkan testis mereka. Bawah dah potong, dah dipotong telur serta zakarnya.
Prosedur ini dilakukan untuk memastikan kesetiaan mereka kerana ia menghapuskan kemampuan mereka untuk menghasilkan anak. Ia juga mengekalkan penampilan muda dan juga suara yang tinggi. Mereka juga memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan pengoperasian harem. Mereka bertugas sebagai hamba dan pengawal yang dipercayai, bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kerahsiaan di dalam harem. Mereka melaporkan terus kepada Sultan dan memegang jawatan yang berkuasa. Pangkat diorang sama besar dengan vizier. Sama besar dengan vizier. Berapa tu gaji kau? So vizier is like almost macam Bawah Sultan je. Diorang ni bila datang sini, diorang dah di-train apa semua tu. Lepas tu diorang dah kasih dekat bawah tu. Dan diorang adalah antara yang paling tinggi gaji diorang dekat sini. Gaji tinggi. Sebab gaji tinggi tu, diorang derma sampai masjid ni boleh terbina. Gaji diorang tinggi sangat sampai they are able to like membangunkan Madinah dan juga Mekah. Kita memanglah rasa mimpi kesiannya apa semua. Korang datang sini nak serve kena potong pula kan. Tapi diorang punya jasa lebih besar aku rasa. Macam aku daripada tadi berjalan macam tak habis-habis pula tempat gundik-gundik ni. Macam besar sangat. Besar punya. Wow. Ni bilik apa Cak? Apartment of Sultan's Mother. Queen's Mother Chamber. Dia beri pematanan dapat chamber yang terbesar. Besar sangat masalahnya. Dan cantik gila. Atas tu ada bilik lagi tau tu. Dan ini pula merupakan kediaman Ibu Ratu. Ibu Ratu yang juga dikenali sebagai Valide Sultan mempunyai kedudukan penting dalam harem. Kediamannya biasanya terletak di sayap yang berasingan, menekankan kuasa dan pengaruhnya terhadap wanita lain. Beliau memainkan peranan penting dalam pentadbiran harem dan sering mempunyai pengaruh yang besar dalam perkara politik. Dan antara yang paling terkenal adalah Hurrem Sultan, juga dikenali sebagai Roxelana. Merupakan salah satu wanita yang paling berpengaruh dan terkemuka dalam Empayar Ottoman pada abad ke-16. Hurrem Sultan dilahirkan kira-kira pada tahun 1502 di Ruthenia, yang kini merupakan Ukraine. Beliau ditawan dan dijadikan hamba selepas serangan di kampung halamannya. Beliau kemudiannya dibawa ke Empayar Ottoman dan masuk ke dalam harem Sultan Sulaiman yang agung. Hurrem Sultan menarik perhatian dan kasih sayang Sultan Sulaiman dan beliau dengan cepat naik pangkat dalam harem. Beliau menjadi gundik kegemaran dan akhirnya mendapat pengaruh yang besar ke atas Sultan. Pada tahun 1533, Hurrem Sultan dibebaskan dari perhambaan dan berkahwin dengan Sultan Sulaiman menjadi isteri sah dan pasangan rasmi. Pernikahan ini adalah signifikan kerana ia melanggar tradisi Sultan berkahwin dengan puteri dari keluarga bangsawan. Kerana Hurrem Sultan adalah keturunan bukan bangsawan. Sebab you cerita kat I semalam, diorang ni konsep dia macam main dulu dengan gundik, hasilkan anak dulu dan baru kahwin. Baru kahwin. Gitulah. Buat dulu. Kena buat dulu. Kahwin. Cantik. Valide Sultan's Hammam. Oh, ni tandas dia. Mana? Okey, berak mencangkung, kesian. Kalau sakit lutut, kesian. Ni tempat mandi dia. Oi, apalah, memanglah bersih, tapi macam cantiknya. Sangat berbeza dengan gundik punya hammam. Pengaruh dan warisan Hurrem Sultan meluas melebihi hayatnya. Beliau menjadi simbol wanita yang berkuasa dan berpengaruh dalam Empayar Ottoman. Ini adalah kediaman Sultan. Bahagian ini terdiri daripada bilik peribadi yang dihaskan untuk Sultan. Ia termasuk tempat tinggal, dewan resepsi dan taman peribadi di mana Sultan akan menghabiskan masa bersama isteri-isteri dan keluarganya. Sumpahlah, mewah gila siap diorang ni. Ini zaman dulu tau. Ni zaman dulu. Kalau zaman dulu macam mewah macam ni, faham tak konsep kehidupan dia? Dia punya kaya, antara yang paling kaya di dunia. Ini rupa kehidupan dia. And you perasan tak something Kak Ju? Dia design dia tak gaudy. Kan macam kalau rumah-rumah orang kaya jutawan Malaysia kan gaudy, buruk. Kau ada duit tapi nampak sangat kau tak ada taste. Itu jutawan Malaysia. Tapi ini nampak klasik. Okay, ini adalah POV jika anda adalah permaisuri ya. Permaisuri. Sultan's Hammam. Ini tanda Sultan. Hammam dia letak kat satu tempat. Mesti lagi besar kan daripada mak dia punya. Okay. So ini tempat Sultan berak. Kita masih lagi mewah lah. Sekurang-kurangnya kita berak duduk. Dulu Sultan pun berak jangkung. See our level. Kita memang tengok tandas juga kan daripada tadi. So sekarang ni kita dekat bahagian luar dia punya taman-taman. Okay, gundik-gundik akan keluar daripada sini. Saya lah gundik itu dan akan macam menghidu udara yang segar. Selepas saya diterokai oleh Sultan menghirup udara yang segar. Sebelum Hiz bergerak balik dan nak naik plane, Hiz nak tunjuk kat korang ini zaman dulu-dulu tak ada jam. Diorang pakai ni sebagai diorang
Diorang pakai matahari, jam matahari. Dan ini adalah pekarangan bila dah keluar daripada istana pekarangan, diorang merenda-renda apa semua. So Gundik Haze, nak tengok masa Gundik Haze terpaksa keluar dekat sini dan tengok macam oh lamanya kena hentam dengan Sultan. Matahari dah nak terbenam baru habis selesai Sultan hentam air sebagai gundik macam tu kan. POV Haze sebagai seorang gundik di Ottoman Empire selesai dalam episod kali ini. Nama saya Hizman Huzair. Terima kasih kerana menonton dan juga terima kasih kepada Kak Ju sebab Kak Ju telah menjadi our honorary in-house historian. History lover who loves reading. Itu saja. Yes, okay. Okay, terima kasih juga kepada anda semua yang menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Gundik. Tiba.